Ada rasa macam ala-ala KFC tak? Lebih best like KFC. Thank you. Hari ni kita akan buat resepi. Tahu tak resepi apa? Resepi mashed potato ala-ala KFC. Kalau cakap pasal mashed potato ni, mestilah kita tengok KFC kan? Dia akan tunjukkan cara untuk buatkan mashed potato yang paling gebugabas dan juga cara untuk buatkan gravy yang korang suka sangat tu. Kadang-kadang rasa macam tak cukup je kan bila KFC bagi. Mula-mula sekali kita akan sedia dulu ubi kentang kita ni. Boleh mana pula tu? Jauh kau berlari, dek. So kita akan kupaskan dahulu kentang kita ni dan kemudian kita akan potongkan dia kecil-kecil sebab nanti senanglah sikit untuk kita masakkan dia dengan cepat. Belakang tu dah menunggu dah, tak sabar betul. Kita akan rebuskan ubi kentang kita dekat dalam air panas ni. Masukkan garam, jangan lupa bila dah tengok air dah panas, masukkan sedikit bawang putih. Jangan pelik sangat, ikut je, itu resipi Ellie. Bila dah boleh cucuk tembus macam ni, bolehlah kita keluarkan daripada bekas tersebut. Lain daripada resepi kentang-kentang sebelum ni, kita nak pakai kentang ni waktu dia tengah panas. Ambilkan kuali kita yang tadi tu, panaskan dia balik. Jangan tutup api pun tak apa. Kita akan tuangkan kembali kentang tu ke dalam kuali panas tu. Kenapa kita buat macam ni? Kita nak karingkan sikit belah luar tu, dan juga bila kita buat macam ni, kita akan keluarkan lebihan-lebihan kanji supaya kentang korang tu tak terlalu, orang kata apa, starchy, kanji dan juga tak berair. Dan kita akan lenyetkan dia. Buatkan semua ni waktu dia tengah panas-panas. Walaupun mashed potato ni maksudnya kentang lenyet lah kan, tapi kalau kata korang lenyetkan dia dengan tangan macam ni, dia tak berapa halus tau. Dia masih berketul-ketul macam tu. Melainkan kalau kata korang buat lama lah. So apa yang disarankan, kita pakai mixer macam ni. Pakai mixer elektrik lah, lagi cepat. Mula-mula tu bila korang akan pukul, nampak dia masih lagi berketul. Tak apa, pukulkan saja, bagi dia putar keliling tu. Nampak tu, dia macam lagi halus kan. Tapi yang ni tak cukup lagi. So pukulkan dia lagi sehinggalah dia betul-betul halus. Macam tu, nampak tu. Senang cerita bila korang lalukan dengan sudu macam ni. Nampak tu, bila kita lipat-lipat gitu, nampak halus, mulus, flawless. Itulah mashed potato yang kita nak. Nampak tu, bila nampak dia elok sahaja macam ni, tak berketul, maksudnya dah ready dah untuk masukkan bahan yang lain. Apa, korang ingat dah habis dah? Belum lagi. Memang nampak macam mashed potato, tapi yang ni tak cukup rasa ni. Untuk menambahkan rasa dia, benda yang penting adalah sedikit susu dan juga sedikit butter. Benda yang pertama sekali Ellie akan masukkan adalah kita punya mentega ni lah. Masukkan dia dan pastikan kita punya kentang ni masih lagi panas-panas. Barulah dia senang untuk cair sedikit. Melekat lah pula. Sekarang gaulkan dia. Bila kita masukkan mentega dulu, kita akan buatkan kita punya kentang ni dia lebih berlemak dan berminyak. Jadi senang sikit bila kita nak masukkan susu ke nanti. Right, gayanya dah cair elok dah. Rupa dia lebih kurang sama je. Cuba tengok ni. Nampak tu. Tak nampak beza sangat kan? Tapi sebenarnya daripada segi rasa dan tekstur dia dah berubah sedikit. So sekarang ni jom kita masukkan kita punya susu ni. Tapi jangan masukkan semua, kita akan masukkan sedikit demi sedikit. Kena pandai adjust lah, sebab kadang-kadang ada setengah kentang tu dia agak berair, ada setengah kentang tu dia macam kering sikit, jadi dia perlukan lebih susu. Untuk resepi ni dia pakai susu lembu segar. Kalau katalah korang tak ada susu segar ataupun tak boleh minum susu, boleh saja pakai susu yang non-dairy. Selain daripada tu, korang boleh juga pakai krim masakan. So masukkan susu segar kita ni. Masukkan sikit-sikit, mungkin 1/3 je dulu. Nampak tu, Ellie pakai kan tak sampai separuh pun, dalam 1/3 daripada sukatan asal tu. Dan lepas tu kita gaulkan dia. Dah tuang tu, terus campurkan dia macam ni. Nak senang pakai sudik kayu, lagi dia tak mudah melekat tau. Lama-lama tu nanti nampak susu tu dah gu elok dengan kentang tu. Warna mashed potato tu pun nampak macam agak pudar sedikit. Kalau kata kau perasan tu kan, nampak tak dekat dalam tu kita punya kentang tu nampak dia macam cerah sikit tau. Masukkan yang seterusnya, dan lepas tu jangan lupa juga untuk masukkan garam dan juga black pepper kita. Waktu ni lah waktu yang sesuai lah. Kan nanti korang dah masukkan apa semua, tiba-tiba alamak, kenapa tawa heavy ni? Lupa lah pula nak masukkan garam tu. Kemudian masukkan sedikit garam dan juga lada hitam. Lama-lama nanti korang akan tengok korang punya mashed potato akan semakin gebu, semakin lembut dan semakin melekit. Sebab tu tadi ada semua masukkan mentega dahulu supaya senang kita nak tengok perubahan tekstur macam ni. Kemudian jangan lupa juga untuk rasa dulu. Sedap. Tapi kena tambah garam sikit. Datang balik. Buat apa nak beli instant-instant tu? Buat saja kat rumah macam ni. Senang. Kan Keith kan?
Bila nak tahu nak berhenti? Yang tu lah soalan yang rasanya ramai yang akan tanya lah. So, bila kita tengok dia punya tekstur dia tu dah melecun, dan bila korang rasa dia rasa just nice je, maksudnya korang boleh berhenti dah. Alright? Wah, Jangan lupa untuk rasa. sedap. Bila tekstur cun, rasa pun sedap, dah boleh terus hidangkan. Nak hidangkan ada dua cara. Mampatkan dekat dalam mangkuk macam ni, dan lepas tu kita akan ratakan belah atas tu. Dan lepas tu letakkan sedikit mentega. Ini saja nak penambah rasa dan saja nak bagi estetik gitu. Dan kemudian letakkan sedikit lagi lada hitam. Yang ini kira nak bagi nampak cantik lah, tapi daripada segi rasa dah cun dah sebenarnya. Tengok tu punya lah, smooth gila. Wah, nampak tu. Okay, jom rasa sikit. Sedap. Berlemak. Lepas tu, sedap. Sekiranya kalau katalah korang nak hidangkan cara KFC, pastikan mashed potato korang tu sejuk sedikit, barulah scoopkan dia macam tu. Next, jom kita buatkan gravy tu pula. Tak perlu sebarang ayam atau daging pun. So, mula-mula sekali sediakan dulu sedikit air, panaskan dia dan masukkan cube ayam. Bukan cube ikan bilis Dan lepas tu dah masakkan air tu, campurkan dia sehinggalah dia larut. Next, ambilkan kuali yang bersih dan bukukan api yang kecil. Masukkan sedikit mentega ataupun margarin. Sekarang ni kita nak buatkan roux. Sebelum tu pastikan mentega kita betul-betul cair dahulu, dan lepas tu barulah masukkan tepung gandum. Api jangan kuat sangat takut nanti kita punya tepung tu cepat hangit. Teruskan mengacau dia macam ni. Lama-lama tu nanti dia akan gelap sedikit macam ni. Nampak tu sekata sahaja kan? Dan sekarang ni barulah kita tuangkan air rebusan cube ayam tadi tu. Kalau kata korang ada chicken stock ke apa, lagi bagus lah. Tapi kita nak buat instant kan, so benda macam ni pun boleh. Kemudian kacaukan dia perlahan-lahan. Awal-awal tu dia berketul, tapi lama-lama nanti dia akan larut. Kemudian masukkan sedikit kicap cair. Jangan pelik, ikut saja resepi Ellie ni. Lama-lama tu korang akan perasan kuah ni makin pekat. Itulah fungsi roux sebenarnya. Semakin lama korang masak dekat atas tu, dia akan makin pekat. Jadi kalau terlajak, letakkan sedikit air. Air biasa je, tak payah air yang rebusan tadi tu. Dan kacaukan lagi. Buat sampailah korang dapat konsistensi yang bagus. Sekarang dah ready untuk perasakan gravy kita. Letakkan kicap cair sedikit, sedikit garam, onion powder, serbuk lada hitam dan juga serbuk lada putih. Itulah dia komponen-komponen penting untuk gravy kita ni. Kalau tak ada salah satu bahan tu tetap jadi juga, tapi kuranglah rasa dia tu. Dan elok kita pakai semua serbuk ni supaya dia mudah untuk sebati dengan gravy kita ni. So dah siap dah gravy kita, senang saja kan. So ambilkan kita punya mashed potato tadi tu, Ellie scoopkan lah sebab kita nak buat ala-ala KFC kan. Wajib sejuk barulah senang scoop. Keluar dari peti pun tak apa. Dan tuangkan gravy kita dekat atas tu. Teng teng teng, dah siap dah kita punya mashed potato ala KFC kita. So kita boleh pakai untuk Yorkshire pudding, ataupun korang boleh juga tuangkan dekat atas gravy boat. Lepas tu pakailah, nak pakai untuk steak ke chicken chop ke. Yang penting Ellie nak rasa dulu mashed potato kita ni. Mengancam. Sedap Dia rasa macam mashed potato yang homemade betul-betul tau. Bukan macam preserve artificial ke apa. Memang rasa macam kau buat sendiri ke ni? Macam tu. Sedap sangat tau. Cuba rasa bang. Yang ini mashed potato yang ori. Yang ini yang ada gravy. Sedap Ada rasa macam ala-ala KFC tak? Tapi best like KFC. Thank you. So itulah dia resepi mashed potato kita ala-ala KFC lah. Yang mana yang kalau kata korang tak suka gravy tu, nak kurangkan sodium, boleh buat mashed potato yang biasa saja dan makankan dengan apa sahaja yang korang suka. Jangan lupa untuk like, save dan juga cuba resepi ni. So selamat mencuba. Bye bye. Bila kita masukkan mentega dulu, dia akan jadi macam tambahkan elemen. Ya Allah, jatuh ke? Bila kita masukkan mentega dulu, kita akan membuatkan kita punya mashed potato ni. Ellie pakai ni susu segar sahaja. Kalau kata korang tak ada pakai susu segar, korang boleh juga pakai susu. Nak melompat dah tu. Kalau kata korang tak ada susu segar, nak pakaikan susu non-dairy. Jangan lompat. Kau tak minum susu? Tak boleh minum susu. Maksudnya ada daily intolerance kan. Tapi apa yang Ellie sarankan, Krim sarankan, pukulkan lagi. Lama-lama nanti korang akan nampak korang punya smash pula dah. Kau tersedap lah pula.
Air, pergi ambil air. Cheese pun tak ada dalam ni. Tak ada. Hey! Selain daripada resepi mashed potato, mana dah England aku ni? England pula. Kalau katalah korang suka resepi mashed potato ni, rasanya mesti ramai yang suka kan? Sini!